Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Dayana dan juga rakan-rakan sekalian. Memperkenalkan saya Nur Nazia binti Yusof, AIS 190029. Okey, pada hari ini saya dan rakan saya Adel akan membentangkan soalan tutorial 2A Tamadun Asia Timur yang bertajuk bincangkan perubahan-perubahan yang dibawa oleh pemerintah Mongol di bawah dinasti Yuan pada tahun 1279 sehingga 1368 dalam struktur pentadbiran, sosial dan juga kesenian di China. Pada awalnya, sebelum muncul dinasti Yuan dalam tamadun China, pemerintahan China dikuasai oleh dinasti Song. Semasa pemerintah dinasti Song, terdapat beberapa buah kerajaan yang sedang mengukuhkan kedudukan masing-masing, dan antaranya ialah orang Mongol. Orang Mongol ini merupakan kuasa baru yang muncul di sebelah barat laut China. Orang Mongol ini merupakan bangsa yang hidup berpuak-puak dan hanya mempunyai kesetiaannya hanya kepada ketua puak masing-masing. Pada abad ke-12, orang Mongol mula disatukan. Orang yang menyatukan puak Mongol ini ialah Tamunci atau lebih dikenali sebagai Genghis Khan. Genghis Khan ini merupakan pemimpin yang berketurunan daripada Khabul Khan, yang mana Khabul Khan ini juga merupakan salah seorang pemimpin kerajaan Mongol yang pernah ingin menyatukan kerajaan Mongol tetapi gagal. Namun Genghis Khan telah berjaya menyatukan puak-puak Mongol ini. Genghis Khan mula memerintah Empire Mongol dan menjadi pemimpin yang berwibawa semasa pemerintahannya. Beliau juga telah berjaya meluaskan empire kerajaan Mongol sehingga ke seluruh tamadun China. Pada tahun 1206, puak-puak Mongol telah memberi gelaran kepada Genghis Khan yang membawa maksud Genghis Khan yang membawa maksud pemimpin alam semesta. Hal ini kerana kekuasaan Genghis Khan yang telah berjaya membangkitkan dan mengukuhkan kedudukannya dalam empire Mongol dan menjadi pemimpin yang berwibawa. Dengan kebijaksanaan pemimpin Genghis Khan, beliau telah berjaya membina ibu negeri baru bagi empire Mongol iaitu di Karakorum. Maka bermula dari situ jugalah kekuasaan empire Mongol mula bangkit dan dia ke empire Mongol ke seluruh tamadun China. Pada tahun 1279, dinasti Song Selatan telah jatuh dan berjaya dihapuskan sepenuhnya oleh tentera Mongol semasa di bawah kepimpinan Kublai Khan. Kekalahan dinasti Song Selatan ini telah bermulanya era baru dalam sejarah tamadun China. Ini kerana China buat pertama kalinya telah dikuasai oleh kuasa asing secara sepenuhnya. Setelah kejatuhan dinasti Song, maka muncullah kuasa baru di sebelah laut China yang dikenali sebagai dinasti Yuan. Terdapat banyak perubahan yang berlaku dalam tamadun China selepas kerajaan Mongol mengambil alih pemerintahan dalam dinasti Yuan. Antara perubahan yang telah dibawa oleh pemerintah Mongol semasa di bawah pemerintahannya ialah dari segi pentadbiran, sosial. Dinasti Yuan memerintah China bermula dari tahun 1279 sehingga tahun 1368. Pemerintahan dinasti Yuan ini diketuai oleh Kublai Khan yang berkuasa di China. Bermula dari pemerintahan Kublai Khan, perubahan baru berlaku dalam dinasti tersebut. Pentadbiran dan perintah wilayah asas telah dikuasai oleh penguasaan kerajaan Mongol. Dari segi pentadbiran dinasti Yuan ini masih meneruskan sistem pemerintahan kuno China, dan banyak adat-adat Cina masih dikekalkan dalam pemerintahannya.
Mereka juga telah meniru sistem pemerintahan dinasti Tang dan dinasti Song. Contohnya dalam mereka masih meneruskan lagi fungsi lembaga enam yang dijalankan semasa dinasti Tang dan dinasti Song. Dalam struktur pentadbiran, bidang-bidang tugas pentadbiran telah dibahagikan secara umum kepada 3 bahagian, iaitu telah dibahagikan kepada pentadbiran, ketenteraan dan pengawasan. Mereka juga telah bersatu menjalankan pentadbiran semasa dinasti Yuan. Menjalankan pemerintahan semasa dinasti Yuan, orang-orang Mongol telah menjemput orang Cina untuk bersama-sama dalam memimpin pentadbiran. Walaupun mereka menjemput orang Cina untuk bersama-sama mentadbir dinasti Yuan ini, ramai orang Cina yang dilantik memegang jawatan tinggi. Majoriti yang memegang jawatan yang tertinggi dalam pemerintahan Yuan adalah dari kalangan orang-orang Mongol. Selain itu, orang Mongol juga telah menjemput orang luar untuk bersama-sama memerintah Yuan. Mereka telah melantik orang luar untuk membantu mereka menjalankan pentadbiran pemerintahan. Mereka ditugaskan sebagai pentadbir di peringkat pusat, wilayah dan juga bandar. Disebabkan Empayar Yuan ini berkembang dengan luas, bersatu dan bergerak dalam jumlah yang besar untuk mempertahankan kerajaan dan mengembangkan Empayar Mongol. Jelas menunjukkan bahawa perubahan besar yang berlaku dalam sistem pentadbiran dinasti Yuan semasa pemerintahan Kublai telah memberi kesan dalam tamadun Cina. Hal ini kerana Empayar Mongol telah berjaya menguasai Cina dan berjaya mengembangkan empayarnya sehingga mampu mengekalkan kedudukan dinasti Yuan ini lebih dari 100 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adel bin Iqbal. Saya akan menyambung pembentangan daripada saudari Ziha tentang perubahan-perubahan yang dibawa oleh pemerintah Mongol di bawah dinasti Yuan dalam struktur pentadbiran, sosial dan juga kesenian. Saya akan membentangkan dari segi sosial dan kesenian. Yang pertama sekali adalah sosial. Dari segi sosial, pemerintah Mongol menjalankan polisi pecah dan perintah. Maksudnya di sini adalah membahagikan masyarakat dalam beberapa hierarki sosial. Dalam hierarki ini, kelas yang tertinggi adalah puak Mongol. Kedua adalah masyarakat bukan Cina, iaitu seterusnya masyarakat Cina Utara, dan Cina Selatan berada pada hierarki yang paling bawah sekali. Setiap pembagian masyarakat mempunyai aspek-aspek kehidupan mereka. Contoh Pak Mongol dan juga masyarakat bukan Cina mempunyai gaya hidup yang lebih mewah berbanding masyarakat Cina Utara dan juga Cina Selatan. Setiap hierarki juga mempunyai undang-undang berbeza. Undang-undang berbeza mengikut hierarki sosial. Contohnya lebih berat atau lebih ringan. Seterusnya dari segi agama ataupun ajaran, ajaran atau agama yang terkenal sekali pada masa dinasti Yuan adalah ajaran Konfusius. Hal ini disebabkan Kublai Khan adalah penganut agama Konfusius. Beliau melindungi kuil-kuil Konfusius dan mengarahkan kuil-kuil tersebut dipulihkan semula. Beliau juga mengarahkan ajaran tersebut dibaik pulih di negara Cina. Khususnya sarjana Konfusius juga dikecualikan daripada pembayaran cukai. Namun begitu, ajaran agama lain
pemerintahan Mongol mengamalkan dasar betul ansur dengan ajaran agama lain. Maksudnya di sini agama lain dan ajaran lain tidak ditindas. Agama lain bebas dianuti dalam empire tersebut. Contoh-contoh agama tersebut adalah Buddha, Islam, Taoism, dan juga Nestorian. Golongan ini juga dikecualikan dalam pembayaran cukai dan juga diberikan hak tanah dan kepentingan ekonomi. Dari segi kesenian, pemerintahan Mongol tidak mengabaikan bidang kesenian dalam dinasti tersebut. Cuma seni Bina tidak banyak bahan saya dapat. Yang saya tahu adalah kuil-kuil Confucius saja yang mereka bina ataupun mereka baik pulih semula. Tapi siapa yang dapat seni Bina lebih itu boleh tolong. Seni-seni yang banyak yang saya jumpa adalah seni lukisan, kaligrafi, puisi, dan teater. Antara artisan-artisan yang terkenal pada di dinasti Yuan adalah Zheng Menfu, Xian Zuan, Wang Gongwang, dan Ma Yuan. Contoh-contoh karya yang mereka hasilkan adalah Dwelling in Fortune Mountains, karya Huang Gongwang, dan Walking on Path in Spring, karya Ma Yuan. Kesimpulannya jelas dinampak bahawa pemerintah Mongol telah banyak bawa perubahan besar dalam tamadun Cina. Kerajaan Mongol adalah kerajaan luar yang pertama yang berjaya mentadbir tamadun Cina yang besar. Dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh kerajaan Mongol dalam sistem pentadbiran, sosial dan juga kesenian semasa pemerintahannya berjaya mengukuhkan dinasti Yuan, dan perubahan-perubahan tersebut juga berjaya meluaskan empire tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.